Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana terus bersama rancangan Kembara Syifa di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bersama dengan saya Mazlina Ismail kembali untuk minggu ini episod ke-10 kita bersama untuk rancangan Kembara Syifa. Dan perkongsian kita pada minggu ini kita bawakan berkenaan dengan iman panduan hati. Dan juga bersama dengan saya, besar hati kita menerima kembali sekali lagi tetamu kita yang dilalukan, Ustaz Fahrul Muhammad Joy. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar? Baik, alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi kembali bersama dalam rancangan Kembara Syifa. Dan seperti yang dikongsikan, kita akan berbicara berkenaan dengan tajuk iman panduan hati. Kalau boleh saya kongsikan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 69, Allah SWT berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Sabi'in dan orang-orang Nasrani, sesiapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan segala Rasulnya meliputi Nabi Muhammad SAW dan beriman pada hari akhirat serta beramal soleh, maka tidaklah ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka dan mereka pula tidak akan berduka cita. InsyaAllah bicara kesihatan mental perspektif seorang Muslim hari ini, saya mohon Ustaz mulakan dengan apakah pengertian iman dan apakah kepentingan kita sentiasa memeriksa tahap iman kita, Ustaz, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati lagi yang berusaha Puan Hajah Mazlina Ismail, yang seterusnya kepada para pendengar Radio IKIM yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada detik ini, pada masa ini kita direzekikan untuk berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi keizinan kita untuk mendalam ilmu. Lebih-lebih lagi kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Apa selepas ilmu itu yang lebih penting, okay? Jadi sebagai permulaan dalam rancangan Kembara Syifa, iaitu iman sebagai pemandu hati, telah ditanyakan kepada saya tadi apa erti iman, ya? Kita lebih dahulu tengok pada tempat iman. Tempat iman ini ialah di hati. Tempat iman ini di hati. Hati ini dalam bahasa Arab dia qalbu, ya. Qalbu artinya yang sentiasa berbolak-balik. Jadi kalbu ataupun hati adalah elemen dalaman yang paling berpotensi untuk berubah-ubah. Metafora yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bolak-baliknya hati ini seperti mana kuah yang mendidih. Kalau kita tengok kuah yang mendidih itu bolak-balik, Jadi begitulah hati kita. Jadi hati inilah yang bolak-balik ini datang ujian lagi dalam hidup. Jadi tambahlah dia bergolak lagi, ya. Jadi untuk hati ini tenang, untuk hati ini aman, datanglah iman. Jadi iman ni akan memberi ketenangan dan aman kepada hati kita. Jadi sebab itu yang paling penting apabila kita sebut tentang iman, itulah yang memberi ketenangan pada hati yang berbolak-balik tadi. Jadi sekiranya hati tanpa iman, dia sentiasa berbolak-balik dan apabila diuji lagi kuat dia punya ketidaktenangan itu. Jadi sebab itu dia perlu dimasukkan iman. Apa itu iman? Iman itu dalam pengertian yang biasa yang diajar oleh guru-guru kita, iaitu wa tasdiqun biqalbi wa iqrarul bil lisani wa amalul bil arkani. Ada tiga, ya. Iman itu apa yang kita percaya ataupun kita yakini dengan hati. Yang kedua, kita ikrarkan dengan lisan, dan kita buktikan dengan perbuatan. Jadi ada tiga elemen yang memberi arti iman. Pertama, kena yakin ataupun kena percaya dengan hati. Yang kedua, tak cukup percaya dengan hati, mesti ikrarkan. Itu yang kata untuk pembuktian kalimah syahadah. Ya, kita ucapkan kalimah syahadah tu. Kemudian yang paling penting dan paling sukar sekali ialah kita nak amalkan, nak buktikan iman itu dengan jawarih ataupun dengan panca indera kita, dengan seluruh anggota kita. Jadi iman kita tu bila masuk ke dalam hati, dia sah tu bila tidak dicelahi oleh perkara-perkara. Yang pertama, kalau di dalam hati ini jangan ada syak.
Syak ni 50% yakin, 50% tak yakin. Ya, Allah ada kod. Kod tu yang belakang tu, itu ya. Jadi dia tak itu. Ya, kemudian jangan ada syak, jangan ada yang dikatakan waham. Waham ni dia lebih kepada tak yakin. 75% tak yakin, 25% dia yakin. Yang ketiga, zon. Zon ini 75% yakin, 25% tak yakin. Dia ada syak, ada waham, ada zon. Ni tiga ni. Jadi iman itu yang tidak terganggu oleh tiga ni. Jadi 100% seharusnya kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi Puan Mazlina kata kita kena sentiasa bermuhasabah, tengok bagaimana keadaan iman kita ya. Iman ni pada dasarnya ada 4 peringkat. Ada 4 peringkat iman ya. Yang pertama iman taklid, yang kedua iman ilmu, yang ketiga iman ayyan dan yang keempat iman hak. Ya. Jadi kita tengok sikit di mana iman kita ini secara secara rangkuman, secara umum. Pertama iman taklid. Iman taklid ni iman ikut-ikutan, ya. Kita tidak belajar, kita jahil ya, tidak ada kepercayaan, kita ikut kalau orang kata ada. Kenapa Allah ni ada? Guru-guru kita ada, kata ada, ustaz-ustaz kata ada, semua orang kata ada. Jadi dia ikut aja. Jadi orang yang iman taklid ini tidak sah imannya, tidak sah. Tidak sah. Ya, artinya batal lah. Jadi sekira-kira kalau orang yang ditaklidnya tu kufur, dia pun ikut kufur sama. Jadi ini bahayanya iman taklid, dan iman taklid ini tidak berperanan dalam kehidupan. Kalau dikatakan iman taklid ini akan memberi kekuatan, tidak. Dia tidak akan memberi kekuatan. Dia tidak akan memberi ketenangan kalau iman kita masih di tahap iman taklid. Jadi orang yang berada di iman taklid ni wajib belajar. Wajib belajar tentang Allah, sifat-sifatnya, wajib belajar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya lah pada rukun iman yang 6 tadi. Okey. Itu iman taklid. Yang kedua iman ilmu. Iman ilmu ni dia dah belajar. Dia tahu dah. Ya, tanda apa ni, bukti Allah ada, sama ada dalil aklinya, dalil naklinya, dah belajar dengan guru-guru ya. Orang ini, orang yang punya iman ilmu ni sah imannya. Iman dia dah sah dah. Ya. Cuma iman ini hanya berpusat ataupun pada akalnya semata-mata. Dia ada pengetahuan ya tentang iman, tetapi iman tu belum meresap ke dalam hati. Jadi dia ada pengetahuan tetapi tidak ada kemahuan. Ya, pengetahuan ni dia tahu perkara ni buruk, yang ini baik. Dia dah tahu dah dengan belajar ilmu, tetapi dia tidak mampu lagi melakukan yang disuruh dan dia tidak mampu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Cuma kepalanya saja ataupun akalnya saja yang mengakui Allah itu ada. Sebab itu orang yang berada di tahap iman ilmu ni masih tega, masih rela melakukan maksiat, ya, masih culas dalam ibadah, ya. Jadi orang ni dia dah belajar dah, alhamdulillah sah iman, tetapi dia perlukan tadi mujahadah. Dia perlu mujahadah, lawan betul-betul hawa nafsu. Dia kena lawan dengan syaitan supaya ya iman itu meresap ke dalam hati. Ini yang kedua lah tadi, iman taklid kena belajar, iman ilmu kena mujahadah. Baik, iman yang ketiga ialah iman ayyan. Iman yang sudah yakin dengan pandangan mata hati. Ya, sah dah iman, memang sah. Kemudian iman tu dah meresap ke dalam hati, dan sekaligus apabila iman ini sudah ada di hati, dia menggerakkan amal. Sebab tu iman dan amal ni ya lazim berlaziman. Bila ada iman, amal, insya-Allah. Ya. Jadi dan orang yang di tahap iman ayyan ini dia dah ada fikir dan ada zikir. Dia dah ada fikir apa tentang alam ini. Dia tengok alam ini tersusun, alam ini begitu sistematik, tentu ada yang menyusunnya. Alam ini subhanallah, ciptaan Allah ni hebat, tentulah yang menciptanya lebih hebat. Ini orang yang iman ayyan, dia ada mata hati ya. Kemudian dia dah mampu dah untuk meninggalkan maksiat. Dah mampu dah meninggalkan maksiat, dan dia dah mampu dah untuk menegakkan ketaatan. Perkara-perkara yang baik itu dah dapat dilaksanakan. Ya. Jadi orang-orang yang bertahap iman ayyan ni dikatakan orang soleh. Inilah
yang dah maksudnya iman itu dah boleh selamat dah. Dah boleh selamat dah. Iman ni dah selamat dah. Iman ayan. Kalau iman ilmu tadi tak dapat lagi selamat. Tetapi iman ayan ni dah selamat. Tetapi dia perlu tugas dia apa? Istiqamah dalam beramal. Ya, tadi iman taklid kena belajar. Ya, iman ilmu kena mujahadah. Yang ini kena istiqamah. Berterusan ya belajar. Dan yang ketiga ialah ya iman hak. Yang keempat, minta maaf ya. Terima kasih. Mas dengar tu, saja uji je ya. Yang keempat tu iman yang peringkat tinggi, iman hak. Inilah iman peringkat para rasul dan nabi ya, sentiasa bertambah yang sebab dan iman ini di tahap selamat dan boleh menyelamatkan. Tahap iman ayan ni. Iman hak ini. Jadi sebab itu kalau kita lihat dalam kehidupan kita, iman ini berperanan. Bila ada iman di tahap sekurang-kurangnya iman ilmu. Di tahap kita iman ilmu. Jadi iman ilmu ni kita kena sungguh-sungguh mujahadah sekarang ni. Saya tak tahulah orang lain, tetapi kalau saya congak-congak ataupun saya muhasabah, iman taklid tu mudah-mudahan tidak, tapi bertahap iman ilmu lah yang perlu mujahadah, jatuh bangun di dalam nak melakukan kebaikan, di dalam kita nak melakukan kejahatan. Yang baik itu walaupun kita tahu baik tapi kita tak rasa baik lagi. Yang batil itu, yang mungkar itu kita dah tahu tu itu buruk tapi tak rasa buruk. Sebaliknya ada rasa manis. Jadi inilah yang kita perlu mujahadah. Jadi itu tahap-tahap iman. Jadi apakah kesan iman dalam kehidupan? Saya ringkaskan saja, saya senaraikan Yang pertama, dengan imanlah kita boleh cegah kemungkaran. Ya, sebab itu ayat Quran yang turun ya selepas daripada era Makkah, iaitu era Madaniyah, ya, selepas Rasulullah hijrah, ayat Quran yang turun waktu itu barulah ya ayyuhallazina amanu. Sebelumnya ya ayyuhan nas. Tetapi setelah 13 tahun di peringkat Makkah, datanglah ayat Quran ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Kalau kita lihat dalam Quran bila kata ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, dia ada perintah suruh dan ada perintah larang. Baru orang tu mampu untuk membuat apa yang Allah suruh dan meninggalkan apa yang Allah larang. Jadi kesan iman yang pertama, dia boleh mencegah kemungkaran. Yang kedua, dia boleh mendorong untuk kita melakukan ketaatan. Sebab tu hadis-hadis juga Mas, ya, kita tengok selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulakan hadis dengan siapa yang yakin kepada Allah dan hari akhirat. Dimulakan itu. Siapa yang yakin kepada Allah dan hari akhirat, ini soalan apa? Ini soal iman. Barulah dia kata fal yakul khairan aw yasmud. Hendaklah kamu bercakap yang baik ataupun diam. Siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia hormati jirannya. Jadi ada suruhan dan ada tegahan apabila ada iman. Jadi iman ni boleh mencegah kemungkaran, boleh mendorong ketaatan. Seterusnya yang ketiga, boleh cegah yang dikata kekufuran. Ini yang paling penting. Ya, iman ni walaupun sebesar biji sawi, tetapi itu penting kerana dia boleh mencegah kekufuran. Dengan mencegah kekufuran, kita tidak akan kekal di neraka. Na'udzubillah. Jangan kita berada di dalam neraka walaupun sedikit. Tapi kalau ada iman sedikit pun, kita tidak kekal di dalam api neraka. Kemudian iman juga menyebabkan kita mudah menerima peringatan, Mas. Kalau ada peringatan ayat Quran datang, orang memberi nasihat, mudah aja. Sebab itu yang dikatakan orang beriman ini fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, berilah peringatan kerana peringatan itu memberi manfaat kepada siapa? Orang beriman. Orang beriman. Jadi orang beriman ni dia mudah teringat apabila diberi peringatan. Dan juga dengan iman ni kita boleh membangunkan sifat-sifat mahmudah dan meninggalkan sifat-sifat mazmumah. Ya, boleh sabar, boleh redha, ya, boleh sangka baik dengan Allah, semua daripada iman. Dan boleh meninggalkan marah, kedekut, pengecut, ya, dendam, hasad daripada iman juga. Jadi secara sepintas lalu akhirnya imanlah yang mendorong dua sifat yang paling penting dalam hidup kita. Yang pertama takutkan pada Allah, yang kedua harap kepada Allah. Takut pada Allah atas Allah Subhanahu Wa Taala ni siksanya syadidul iqab, siksanya amat pedih. Tetapi pada masa yang sama kita mengharap rojak kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan keampunannya dan sebagainya. Jadi inilah
secara sepintas lalu apa arti iman dan apa peranannya di dalam kehidupan kita, insya-Allah. Ya, Ustaz, terima kasih. Itu dia besar sebenarnya fungsi iman dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia. Macam Ustaz sebut tadi, ya, banyak sifat-sifat mahmudah boleh dibangunkan dengan adanya iman, dan pentingnya untuk kita mengetahui di mana tahap iman kita yang Ustaz sebutkan 4 tahap tadi. Tapi Ustaz, macam kita sebut sebelum ini, dunia ini tempat diuji, Ustaz, dan manusia macam Ustaz sebut tadi seperti air yang mendidih, ya. Ya, hatinya bergolak macam air yang mendidih. Jadi macam mana Ustaz bila dilanda ujian? Bagaimanakah iman itu berfungsi dalam memandu hati ketika dilanda ujian, dan juga dalam perspektif ketahanan mental seorang Muslim, Ustaz? Ya, yang pertama kita kena yakin bahawa selagi hidup kita selagi itu diuji. Ya. Cuma kadang-kadang kita suka membanding-bandingkan dengan hidup orang lain, yang menyangka orang lain itu tidak diuji. Ya, selalu saya katakan pelangi selalu kelihatan atas kepala orang lain. Ya, kita tak rasa pelangi juga atas kepala kita. Yang susahnya kita. Ya, kalau datang musibah selalu kita, kenapa aku saja yang kena? Selalu gitu. Ya. Jadi saya nak tegaskan, bila ujian datang, dia tidak melanda yang main-main, anggota kita. Tetapi ujian ini datang melanda hati. Jadi hati semakin bergolak. Walaupun mungkin sakitnya tangan, walaupun perkara-perkara yang lain yang berlaku, tetapi tempat segala-galanya yang menanggung ialah hati. Hati yang menanggung. Ya, itu yang Tuhan kata, karam di laut boleh nampak, karam di hati siapa tahu. Jadi memang hati yang akan. Jadi hati dengan ujian ni, itu yang dikatakan perlu iman. Apa peranan iman untuk memandu hati? Saya bawa metafora beginilah, ya. Kalau ada, contohnya sekarang ni, kalau kita ni ada gelas, ya, ada air, ya, saya letakkan satu sudu garam di dalam air ni, kita minum tentulah rasa asin, betul, ya. Tetapi kalau kita jadikan air ni satu cerik, ya, penuh, kita bubuh garam yang sama, satu camca garam, dia kurang masin dah. Satu tempayan, dia kurang masin. Satu kolah kurang masin, satu swimming pool kata lagi kurang masin, ya, ataupun satu tasik dia akan kurang masin. Jadi apa yang saya nak gambarkan, garam itu umpama ujian, kuantiti air itu untuk umpama iman, betul, ya. Jadi kalaulah iman kita kecil, ya, bila kita datang ujian yang sikit pun dah masin dah, maksudnya dah bergolak dah jiwa kita, ya. Jadi kalau iman tu dibesarkan macam tadi, air tu dah bertambah jadi satu kolah, datang ujian dah tak rasa apa-apa dah. Ya, dah kurang dah rasa. Rasa jugalah tapi tak rasa ya begitu masin sangat, ya. Jadi justru dalam kehidupan kita tidak boleh mengelakkan ujian, tetapi apa yang boleh kita kata ialah kita menambahkan iman. Itu. Tambah air. Nak kurangkan garam tak boleh, sebab itu adalah sunnatullah, yang berlaku dalam kehidupan kita. Jadi sebab tu saya nak bawa satu ungkapan dalam bahasa Inggeris, tolong betulkan, ya Mas, ya. We can direct the wind but we can adjust our sails. Maksudnya kita tidak boleh kawal arah angin, tetapi yang kita boleh kawal kemudi pelayaran kita. Jadi ujian kita tidak dapat kawal sebab itu takdir daripada Allah, tetapi yang kita boleh kawal apa? Tambahkan iman kita. Justru datanglah dorongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui lidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perbaharuilah iman kamu sentiasa dengan mengucap la ilaha illallah. Jadi bila datang saja ujian, perbaharui iman kita. Perbaharui itu maksudnya kuatkan iman kita dengan zikrullah, dan afdalul zikri, zikir yang paling afdal ialah la ilaha illallah. Ini penting, ya. Jadi sebab itu ada juga zikir-zikir yang lain yang perlu kita baca. Tetapi apa yang penting, zikir ini ialah ingat Allah. Selalunya kita mengucapkan kalimah-kalimah zikir, ya Mas. Tetapi yang penting merasai, ya, makna ataupun kesan kalimah zikir itu di dalam hati kita. Jadi kalau kadang-kadang kalau kita kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, ataupun subhanallah, astaghfirullah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tapi kalau itu hanya ucapan dalam bentuk kata-kata dan kerja bibir, maka lidah saja, maka ia tidak akan memberi kesan. Ucapan itu mestilah lahir daripada hati kita. Ya.
La ilaha illallah, kata-kata tidak ada Tuhan melainkan Allah. Artinya apa dalam ucapan tu? Yang nak beriman, tidak ada yang kita takut melainkan Allah. Tidak ada yang kita cinta melainkan Allah. Itu ucapan la ilaha illallah. Tidak ada hukum yang kita nak tegakkan kecuali hukum Allah. Kita ini kecil, Allah yang maha besar. Itu maksudnya la ilaha illallah. Sebab itu ucapan zikir ini untuk kita rasai perlu ada ilmu juga. Perlu kita belajar, ya. Kemudian cara tambah, tadi kita berzikir, ya. Yang kedua, bila kita nak tambah dalam hati kita iman tadi, nak besarkan metafora yang saya kata, air tu nak dibesarkan kuantitinya, nak dibanyakkan kuantiti apa? Dengan kita membaca Al-Quran. Sebab itu dikatakan dalam Al-Quran, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Sebab itu dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, apabila dibacakan ayat-ayat Quran kepada mereka, zadathum imana, maksudnya bertambah keimanan. Jadi apabila kita ada masalah, kita cepat cari Al-Quran. Jadi sebab itu kalau orang kata Al-Quran ni bukan macam bukan saja seperti ubat, tetapi dia seperti suplemen. Kita kena terus makan, bukan bila sakit je kita dah. Tetapi tak apalah, kalau Allah paksa kita mendekati Al-Quran dengan sakit pun bagus juga. Sebab ada orang yang walaupun dah diuji tak juga pergi dekat Al-Quran. Jadi bila kita dekat dengan Al-Quran macam mana? Caranya saya sikit daripada baca Yasin. Yasin tu banyak kali. Saya pernah diuji, saya baca sampai 50 kali dalam satu hari. Baca. Ya, sebab Yasin ni satu keistimewaan, dia ikut niat kita. Niat kita apa, dia ikut je. Ya, dia ikut Yasin ni. Ya. Kalau kita macam resah, gelisah, baca Manzil. Manzil ni pun tak, ayat-ayat Manzil pun tak panjang. Dalam tak sampai 10 minit habis. Kalau mereka yang dah melazimi maksurat tu lebih baguslah, sama ada yang sugra atau yang kubra, itu bagus. Maksudnya saya katakan dulu, hati kita dengan zikrullah macam ikan dengan air. Itu ya. Jadi bila kita dah mengelupur dengan ujian, maksudnya ikan tu dah sedang mengelupur ya. Macam mana yang kita nak buat selamatkan mas? Kalau ikan dah mengelupur, kita ambil ikan tu, masuk air. Campur air balik, dia berenang, lentuk dia tenang balik. Begitu. Jadi itu baca Quran ya. Seterusnya bila kita diuji, kata Ibnu Mas'ud, bila ditanya seorang lelaki yang katanya hati dia sedih, Ibnu Mas'ud ni seorang sahabat radhiyallahu anhu menasihati ya. Dia kata solat malam, kemudian baca Quran, saya dah sebut dah tadi. Yang ketiga, ingat mati. Ingat mati. Pernah satu ketika seorang wanita berjumpa dengan Siti Aisyah, dia mengadu, dia kata resah hati dia. Kata Siti Aisyah apa? Ingat mati. Oh, rupa-rupanya zikir ini ada dua. Satu zikir yang berbunyi, iaitu dengan kalimah zikir. Satu zikir yang senyap, iaitu ingat kepada mati. Jadi, kenapa ingat mati ini menyebabkan hati kita tenang? Sebab kita rasa dengan ingat mati, kita akan berpindah daripada alam dunia ini menuju alam barzah. Ya? Dan kita akan berdepan dengan ujian-ujian yang lebih besar selepas ini. Jadi rupa-rupanya apabila kita fikir ujian lebih besar, ujian yang sedikit ini kita rasa kecil dah. Sebab itu ingat mati ini menyebabkan kita ingat pertemuan dengan Allah. Subhanallah ya. Jadi sebab itu mati itu bagi orang beriman satu kerehatan. Ya, satu kerehatan. Jadi kita fikirkan. Kemudian saya dah katakan tadi, kalau kita sedang resah, gelisah, ya saya katakan fikir dan zikir. Keluar daripada rumah. Jangan duduk dalam tempat yang sempit. Keluar. Kata orang tua dulu, dia kata gitu je, petua orang tua dulu, tengok langit. Kata, lapang langit tu nanti lapanglah hati kita. Tetapi sebenarnya, subhanallah, bila kita tengok kejadian-kejadian, ciptaan-ciptaan Allah yang direct. Langit Allah yang cipta. Pokok-pokok Allah yang cipta. Laut, sungai Allah yang cipta. Bukit, bukau, gunung ganang Allah yang cipta. Rupa-rupanya hati kita akan tenang bila kita lihat ataupun kita dekat dengan sesuatu yang dekat dengan Allah. Jadi, kalau dekat dengan Allah lagi tenang, apatah lagi kalau kita dekat dengan sesuatu yang dekat dengan Allah. Jadi, kita kena cari tadi masjid ataupun kita tengok tempat-tempat yang alam-alam semula jadi di ciptaan Allah, maka waktu itu kita akan jadi tenang. Kemudian seterusnya ya, bila yang ini ialah doa-doa yang diajar oleh
ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa-doa, ya. Jadi sebab itu doa-doa yang datang daripada Al-Quran, ya, yang dulu waktu saya baca Al-Quran dulu, lepas kita mengaji, ustazah ataupun ustaz akan suruh kita baca ayat ini, Al-Ghafir, ya, ayat 44. Ustazah Asma pun dah ada sebut rupanya ini. Rupanya masa kecil dulu kita baca, kita tak tahu. Rupanya maknanya sangat mendalam, ya. Iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim, fasatazkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Semua kita tahu, ya. Maksudnya, maka kelak kamu akan ingat kepada apa yang aku katakan kepadamu, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Tuhan lihatlah kita, ya. Tuhan tak biarkan kita. Kita bukan tersisih lah, kita terpilih lah, ya. Allah sayang, Allah uji. Jadi itu mengingatkan kita. Begitu juga doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Umamah apabila dia dilanda kerusahan. Apa doanya? Ini kalau elok bangun pagi kita baca doa ni, ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukh wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Yang ini doa-doa ini kadang-kadang bila saya kongsikan dengan sahabat-sahabat, dia kata dah baca pun tapi tak tenang juga. Ya. Jadi sebab itu kita kena yakin dulu. Ya, kena yakin dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, belajar tentang ilmu tauhid, kemudian kita yakin betul kepada Rasulullah. Bila kita baca penuh keyakinan, barulah kita ada kesan. Ya, barulah ada kesan. Yakin sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya, ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dengan kedukaan dan kesedihan. Minal hammi wal hazan. Ini yang penting dalam hidup. Ya. Jadi orang yang ada masalah kesihatan mental dan sebagainya bukan kerana lemah iman, tetapi kerana Allah nak tambah iman dengan ujian itu supaya dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah respon saya pada soalan yang kedua. Ya, terima kasih Ustaz. Menarik Ustaz, betul Ustaz kata mungkin kita nak melihat tahap iman kita bila kita dilanda ujian, betul Ustaz? Ya. Dan bila Ustaz sebut tentang mengingati kematian ketika dilanda musibah ataupun ujian tadi, ada dua perkara saya lihat di situ, mencari kerehatan dan juga mengingati alam barzah itu mungkin menimbulkan ketakutan ataupun melihat kepada dunia ini kecil, memandangkan ujian di alam barzah nanti besar. Lebih besar. Tapi perlu. Jadi macam ni Mas, dia punya apa ni metaforanya, kalau kita dalam jarak yang berarti 1 meter, kita tengok ada lipan nak gigit kita. Tapi bila kita tengok depan 100 meter, ada harimau yang nak terkam kita. Takkanlah kita nak tengok yang lipan yang kecil ni, walaupun dia dekat, tapi kita akan lebih gerun kepada harimau walaupun dia 100 meter tapi harimau. Jadi kita bayangkan seksa di alam kubur nanti, gelapnya bersendirian. Sekarang ni kalau kita menangis, ada juga bahu untuk kita letakkan ataupun ada orang nak mendengar, tetapi di alam kubur masya-Allah lebih stres lagi, ya. Sebab itu saya menentang kalau orang kata mati, yang sebenarnya untuk rehat daripada stres ialah mati. Bila mati dah tak ada stres, tidak. Kalau kita tak ada buat persiapan, mati lebih stres lagi, ya. Itu ya. Okey, pentingnya ilmu untuk kita tahu apa sebenarnya selepas kematian Ustaz, ya. Ya. InsyaAllah. Saya nak tanya yang seterusnya. Kalau kita lihat sebelum ni kita banyak kali berkongsi tentang Allah itu tidak menzalimi hamba-hambanya dan tidak menguji lebih dari kemampuan seseorang hambanya itu. Dan tapi kita lihat hadis menyebut iman itu bertambah atau berkurang, ya. Ada kalanya kita merasa lemah ataupun kadang-kadang datang bisikan-bisikan tertentu yang mendatangkan persoalan, kenapa macam Ustaz sebut tadi, kenapa aku ataupun adakah aku tidak disayangi Allah SWT, dan seperti itulah bisikan atau was-was. Apa sebenarnya perlu disemat dalam fikiran ketika kita didatangi bisikan seperti itu Ustaz? Pertamanya saya ingin berpesan pada diri saya dan juga sahabat-sahabat yang mengikuti perancangan ini, ya. Kita kena ingat Allah waktu senang. Ya, supaya apabila waktu susah Allah ingat kita. Tapi Allah ingat kita setiap masa, ya. Tetapi kadang-kadang kita ni orang lupa diri. Bila kita dipuji, bila kita dapat nikmat, kita alpa. Bila diuji terus-terus, waktu itu kita baru nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi elok jugalah kembali pada Allah, tetapi sekarang ni tukar mindset kita, ya. Waktu kita senang, waktu kita tenang,
isi dengan zikrullah. Isi dengan baca Quran yang sebut-sebut tadi. Jadi apabila hati tu dah kuat, bila datang nanti insya-Allah kita dah bersedia. Jangan orang ujian tu datang baru kita gelabah nak cari senjata balik sedangkan kita bina dah hati kita masa kita dalam keadaan tenang dan senang ni, kita bina betul-betul kubu dalam hati kita. Supaya apabila datang ujian, kubu tu dah ada. Kubu tu dah ada, perisai tu dah ada. Ya. Tetapi kita tidak. Kadang-kadang waktu tenang ni kita relax saja. Bila ujian datang baru kita nak bina kubu, terlambat. Ya, itu penting. Kemudian kita kena yakin bahawa apa yang berlaku semuanya sudah maktub. Maktub ni tertulis. Dia tidak mampu lagi kita ubah. Yang berlaku itu Allah dah takdirkan, dan sebagai hamba kita kena pasrah menerimanya. Itu je. Dah tak boleh. Sebab tu selalu saya katakan dari Allah takdir, daripada kita tadbir. Takdir sentiasa mengatasi tadbir. Itu yang penting, ya. Jadi bila berlaku kita kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan kata kenapa berlaku, kenapa mempersoalkan, sedangkan perkara itu dah berlaku. Kalau dalam peribahasa Inggerisnya dia kata jangan menggergaji abuk kayu. Jangan menggergaji abuk kayu. Abuk kayu tu dah jadi ini, jadi kita gergaji lagi, tak boleh. Ya? Kita tak kata itu. Jadi apa yang boleh, bagaimana kita nak menghadapi takdir tu yang tidak secocok dengan kehendak kita. Kita nak A, Allah bagi B. Kita nak terang, Allah bagi gelap. Contoh, ya. Jadi ini tak secocok dengan kita. Yang pertama tadi, kita hamba. Apa yang Allah bagi pada kita, kita kena terima. Kita tidak boleh mempersoalkan. Itu penting iman. Itu iman tu. Yang penting, ya, beriman kepada qada dan qadar. Itu penting. Yang kedua, bila kita kena takdir Allah, dengan sedar kita ni perlu membina rasa-rasa kehambaan, Mas. Ya, rasa-rasa kehambaan ni macam mana? Ya, rasa kita jahil, rasa kita lemah, rasa kita miskin, rasa kita berdosa, rasa tak berdaya. Nafikan kekuatan kita. Jangan pilih untuk melawan takdir, tetapi memilih untuk mengakui kita lemah, kita jahil, kita miskin. Yang itu dikata berdamai dengan takdir. Berdamai dulu. Kita patut kena ni. Ini dikata rasa kehambaan. Tapi tak cukup dengan rasa kehambaan, perlu keduanya. Yang ini yang penting. Tadi bila dah rasa lemah, rasa miskin, rasa jahil, maka timbullah dalam hati kita bagaimana kita nak berhubung dengan Allah supaya kita ada kekuatan. Ini dikatakan rasa bertuhan pula. Rasa bertuhan ni, kita lemah, nak bergantung kepada Tuhan yang Maha Perkasa. Kita jahil, nak bergantung kepada Allah yang Maha Alim, yang Maha Mengetahui. Kita dizalimi, kita nak bergantung kepada Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi dengan rasa kehambaan, dengan rasa bertuhan tadi, maka kita rasa lemah dan berhubung dengan kekuatan. Dan waktu itu Allah bagi kekuatan pada kita. InsyaAllah. Ini penting. Jadi subhanallah, apabila kita menerima takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang penting kita ada 4 ataupun 5 kedudukan. Saya senaraikan saja supaya kita tengok. Pertama, kita menerima sepenuhnya bahawa ia sudah maktub. Takdir sudah ditentukan. Okey. Satu, jangan gergaji abuk kayu. Itu lagi. Ketua. Yang kedua, oleh kerana takdir ni datang daripada Allah yang Maha Baik, pasti baik walaupun kita belum nampak. Walaupun kita belum dapat analisa mana baiknya, tak tahulah. Kenapa aku nak macam ni, Allah bagi macam ni, tak tahu baik dia, tetapi kita yakin ni datang daripada Allah, pasti baik. Itu satu, Yang kedua. Yang ketiga, seperti yang Mas katakan tadi, semuanya sudah diukur dos dia. Macam baju ni kita pakai, tailornya pandai sesuai je. Tangan kita sesuai pakai, leher kita sesuai pakai. Begitulah Allah dalam menentukan takdir kepada kita, dah Allah ukur dah kemampuan kita. Kita kata macam mampu pun kita hadapi. Tidak, kita belum fully utilize. Kita belum mengoptimumkan kekuatan yang ada pada kita. Allah bagi 10 kekuatan pada kita, bila datang ujian 10 tu perlu keluar, tapi yang kita keluar 2 je. 8 tersimpan.
8 ni macam mana kita nak cari? Cari dalam panduan Al-Quran, cari dalam panduan hadis. Dekat situ ada kekuatan-kekuatan yang Allah beri. Jadi saya buat contoh begini. Bisa ular, selalunya pada bisa ular tu ada penawar juga. Jadi dalam ujian ini, pada ujian tu juga ada penawar. Ya, ini ada katakan sudah diukur oleh Allah. Dan yang keempat, ini paling penting. Bila kita diuji, cari kesalahan dan dosa kita. Ya, saya tak tahu ada seni kata selalu dalam lagu-lagu ini tersilap tahu. Dia kata bila kena uji, apa dosa aku? Macam dia tak berdosa. Ya? Sedangkan kalau kita tak berdosa pun, ya, kita kena rasa berdosa. Sebab Rasulullah SAW seorang hamba Allah yang maksum. Rasulullah tidak berdosa. Tetapi Rasulullah rasa berdosa. Jadi kita kena rasa apabila datang ujian, oh ni dosa daripada aku. Yang buruk-buruk datang daripada aku. Apa yang aku perlu buat? Bukan untuk kita menangisi ataupun datang rasa macam sempit, tak guna hidup, nak bunuh diri, bukan. Kalau rasa berdosa, taubatlah, istighfarlah. Ini bila rasa berdosa, kadang kita pilih perkara yang lain. Aku tak bergunalah, ini aku nak bunuh diri, aku nak buat ini, sebab apa? Dah frust dengan diri kita. Tidak. Bila kita rasa berdosa, apa yang kita perlu buat ialah taubat dan istighfar. Dan itulah insya-Allah akan memberi kekuatan kita. Dan yang akhir sekali, apabila kita diterima takdir tadi, tahan diri dulu daripada bercakap ataupun melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan syariat. Tahan mulut. Tahan tindakan kita. Jangan buat apa-apa. Pause dulu. Off dulu. Orang Terengganu kata off dulu. Off dulu maksudnya pause kejap. Tekan butang pause pada kita punya dahi ni, tekan itu pause kejap, jangan buat. Eloknya ambil masa untuk sikit kita menyendiri, baca Quran, kita solat dan sebagainya. Rasulullah SAW insan yang paling kuat, paling perkasa. Namun apabila Allah menguji Rasulullah, terima berita yang buruk ke ataupun sesuatu yang berlaku pada keluarganya, Rasulullah akan turun daripada kenderaan dan solat 2 rakaat. 2S. Sabar dan solat. Itulah yang patut kita lakukan. Buatlah, insya-Allah dia akan memberi kesan yang berbeza dalam kehidupan kita, insya-Allah. Insya-Allah. Mungkin waktu untuk reset diri bila dilanda ujian tu, Ustaz, ya? Ya. InsyaAllah. Okey. Soalan terakhir saya untuk sesi iman pemanduan hati kita pada minggu ni bersama dengan Ustaz Sparul. Sifat manusia tu, Ustaz, selalu suka pada motivasi, suka kepada ganjaran apabila melakukan sesuatu kebaikan, Ustaz, ya. Jadi apa agaknya, Ustaz, berita baik ataupun ganjaran bagi mereka yang terus-menerus berusaha untuk sabar, bersangka baik dan juga redha dalam menghadapi ujian demi ujian dalam kehidupan, Ustaz? Saya nak petik kata Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam As-Sakandari. Ibnu Athaillah As-Sakandari, dia kata dalam Hikam, dia kata ada pintu-pintu pembukaan ataupun pintu-pintu penerimaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak diberikannya melalui ibadah-ibadah. Tak diberikan, Allah tidak berikan pintu pembukaan atau pintu ketaatan itu dalam ibadah, solat ke puasa, tetapi Allah buka hanya dengan pintu ujian. Ujian hidup. Jadi sebab itu bila Allah uji, kita ada dua pilihan, ya, untuk sabar atau untuk sebaliknya. Ya, kalau untuk sebaliknya, kita akan terseksa, akan tertekan. Ya, untuk sabar memang ada juga sedikit peperangan dalam jiwa kita dan sebagainya. Tetapi untuk sabar ni, kepahitannya dia ada kemanisan. Tapi kalau kita tak sabar, kepahitan terus pahit dan sebagainya. Jadi ada dua pilihan untuk kita. Baik. Apa ganjaran dia, Mas? Ini perlu kepada iman lagi. Yeah. Sebab kalau kita nampak, kalau ganjaran tu dalam bentuk material, orang boleh sabar. Ini kata iman, kata kalau kamu diuji ni, kalau sabar, kamu dapat 1 juta. Kemudian kamu dalam tempoh seminggu lagi, saya akan datang ujian lagi, akan bagi 2 juta. Jadi orang sukalah sebab nampak dalam bentuk material. Tetapi ganjaran kepada orang bersabar ni tak nampak dalam bentuk material. Ini perkataan sam'iyat dan ghaibiyat. Soal pahala, soal keredaan Allah mana nampak? Ini yang dia kata, awal-awal bila menerangkan sifat orang-orang bertakwa, ya, dalam surah Al-Baqarah kalau kita tengok, allazina yu'minuna bil ghaib. Ini ciri orang beriman kepada ghaib. Okey, pertama, ya. Dalam biasa-biasa, kalau satu kebaikan yang kita buat dibayar ataupun dibayar ganjaran 10.
Biasa. Ni hasanah yang kita buat, Allah bagi 10 ganjaran. Ini biasa-biasa. Ya. Okey. Pada sedekah infak, dia berbeza lagi, Mas. Ya. Dia satu berbuah 7 tangkai, 1 tangkai itu 100, digandakan 700. Jadi cikgu tengok ya. Kalau kebaikan biasa ganda 10, kalau sedekah ganda 700. Sabar macam mana? Ajruhum bi ghairi hisab. Dia tidak ada, mungkin 7 juta, mungkin 8 juta, mungkin 9 juta, mungkin 1 bilion, itu di sisi Allah. Tetapi mesti banyak. Jadi sebab itu, kalau kita kata mungkin kita ibadah tak khusyuk, ya, semayang masih nak cepat, semayang masih buat masih terlupa bilangan rakaat, betul. Semayang masih lagi terburu-buru, semayang masih lagi ingat lain. Allah uji. Bila Allah uji, Allah nak bagi pahala bi ghairi hisab tadi yang kita tak dapat melalui solat tadi. Ini ya. Jadi Allah sayanglah. Jadi ini yang patut kita ada. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala kata kita bila kita sabar, Allah bagikan kekuatan dan kelebihan bukan saja di dunia tapi di hari akhirat. Sebab itu selalu kita yakin ya, kalau kita cari sesuatu yang kita tak jumpa di dunia ni, yakinlah bahawa kita pasti jumpa di dalam syurga. Yang ini ya. Sebab tu keluarga Yasir, apabila Ammar bin Yasir, apabila bapanya Yasir, kemudian Sumayyah ibunya dibakar ataupun diseksa oleh orang-orang kafir Quraisy, apa yang Rasulullah kata? Sabar bagimu keluarga Yasir, bagimu syurga. Syurga je. Jadi kalau sekarang lah kan, ada orang yang sedang susah hati ya, Mas kita kata sabarlah, syurga balasan. Tak logik dia kata. Saya nak sesuatu yang ini, janji-janji syurga ni orang kata tidak dapat, itu tandanya tidak beriman. Orang yang beriman seperti mana Sumayyah, seperti mana Yasir, seperti mana Ammar, bila dijanjikan syurga, mereka tega dan rela terus ya dapat menerima seksaan daripada orang kafir. Sedangkan waktu itu mereka berdepan dengan nyawa dan Sumayyah memang mati, Yasir memang mati, syahid. Ya? Tetapi mereka kata, begitu juga kita lihat Siti Asiyah, ya, isteri kepada Firaun, betul ya? Suaminya seksa dan sebagainya, bila itu dia kata apa? Dia sabar, dia kata tolong bina rumah di dalam syurga. Asiyah pun kata bina rumah di dalam syurga. Jadi kita pujuk-pujuklah hati. Ya, kalau apa yang kita tanda, katalah jodoh yang kita tak jumpa, jodoh kita sedang menunggu kita di syurga. Rumah kita kecil, rumah insya-Allah menunggu di syurga. Kemudian apa saja yang kita nak tak dapat di dunia ni, betul-betul kita tekad sungguh-sungguh, dunia ni hanya kecil dan sementara, nanti kita akan dapatkan semua ini di dalam syurga. Subhanallah, saya nak tutup macam ni je lah ya. Orang yang penuh dengan nikmat di dalam dunia ni, penuh nikmat di dunia ni, hidup dia, orang kata segala-galanya ada. Bila nanti kena sedikit saja siksa neraka, dia seolah-olah dia tak pernah merasai kesenangan. Dan orang yang di dunia ni susah aja, miskinnya, orang hina dan sebagainya, segalanya tak dapat, betul-betul dia diuji. Tak rasa senang pun sikit di dunia. Kemudian Allah bagi sikit saja nikmat syurga, dia terlupa kepada semua kesenangan, kesusahan-kesusahan yang pernah dialami di dalam dunia. Jadi sebab itu dia kata dunia ni tempat berpenat, akhirat nanti tempat berehat, al-jannatu rahatuna, syurga tu tempat rehat kita. Yang ini perlu ada orang beriman, dia pegang pada macam ni. Ya? Itu yang ada kekuatan pada jiwa kita. Kata kita insya-Allah kita akan bertemu Allah, kita akan dapat masuk ke dalam syurga, berkumpul dengan para rasul, para nabi dan sebagainya. Oh, sangat tu indah ya Allah. Yang ini tak apalah, aku hadapilah sedikit. Jadi taklah tempoh PKP ni, keganasan rumah tangga meningkat, penceraian berlaku, keadaan bunuh diri ini baru tempoh pegakkan kawalan, ya, belum lagi dalam neraka tau. Ya, kan? Jadi inilah menunjukkan hanya orang beriman saja dapat kekuatan untuk menghadapi ujian-ujian dan cabaran ini, ya. Saya nak akhiri kata macam ni ya Mas ya, katakan tak salah minta hidup yang mudah, tapi lebih baik minta hati yang tabah. Dan hati yang tabah ialah hati yang dekat dengan Allah, kerana hati itu ada sabar, ada sangka baik, ada redha, ada syukur. Semua itu adalah kekuatan
kita hidup di dunia dan bekalan untuk hidup di hari akhirat nanti insya-Allah. Amin, insya-Allah. Iman, panduan hati, itu dia pentingnya kita mempunyai ilmu. Macam Ustaz sebut tadi, tahap-tahap iman kita sama-sama kita muhasabah dan sentiasa menambah ilmu agar kita beroleh iman yang tertinggi dan dapat membantu kita dalam menghadapi apa jua kehidupan yang sementara ini insya-Allah. Saya nak ucap terima kasih kepada Ustaz Fahrul Muhammad Joad kerana sudi berkongsi ilmu bersama dalam rancangan Kembara Syifa. InsyaAllah ada kesempatan lain kita nak jemput Ustaz sekali lagi untuk terus berkongsi bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Sampai bertemu lagi. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.